Assalamualaikum. Saya Ida. Okay, Ida dulu waktu sekolah memang basically daripada darjah 6 tu memang budak pandai lah. So dapat straight A's and then dapat masuk sekolah asrama. And sekolah tu memang kalau budak-budak pandai je lah dapat masuk basically. Budak-budak asrama kan. And then bila dah masuk kena duduk asrama. For the first year sekolah tu sebenarnya dia bukan asrama penuh. Dia asrama separuh penuh. Sebab tak semua orang boleh duduk asrama. As in like ikutlah, kalau you nak duduk asrama duduk, kalau tak nak tak apa. So ada kelaikan. Ada kelaikan. Tapi stay. Untuk form 1 you kena duduk asrama. Okay. So macam waktu tu form 1 semua duduk asrama lah. Padahal rumah dekat je dengan sekolah tu. So duduklah asrama. So for the first sekolah tu dia macam ni tau. Sekolah tu dia punya sekolah kat belah depan, dia punya asrama dekat belah belakang. And di antara jarak sekolah dengan asrama tu ada satu bukit. Dia bukan bukit daripada tanah tau. Dia macam bukit daripada batu. Tahu tak jenis bukit yang daripada batu. And orang-orang situ dia ada cerita lah yang memang kat situ nak buat sekolah tu memang kena letupkan kawasan tu beberapa kali. Sampai kawasan last tu tak boleh diletupkan. Kawasan yang mana? Kawasan batu, di antara batu di antara yang blocking di antara asrama dengan sekolah. So sekolah tu tak besar pun, kecil je. Tapi boleh je macam kira kalau ikut logiknya. Sebab batu tu bukanlah besar mana pun, faham tak? Dia macam bukit yang sangat kecil. Tapi dia still tak boleh letupkan. So waktu mula-mula masuk tak ada terfikirlah apa-apa. First kali benda ni jadi sebab ada malam burung hantu. Pernah dengar tak? Malam burung hantu ni biasalah orientasi kan. Senior menyakat junior kan. Hari ni kita buat malam burung hantu. So dia partnerkan kita dengan kawan kita, tutup mata kita. So dia akan bawa kita orang kat mana-mana tempat lah kan. Tapi I rasa tak jauh pun. Tapi waktu I tu, I dengan kawan I, kita orang diletakkan dekat satu court tenis ni. Court tenis tu sebelah dengan mata yang bertutup lah. Mata bertutup. Tapi I tahu sebab I punya macam terselak sikit. Sebab bila dah takut sangat tu dah terselak sikit. Dah pergi, dia bawa kita orang sebelah court tenis tu. Court tenis tu kira betul-betul tepi bukit tu lah. Dia dekat belah belakang asrama perempuan. Dia macam court badminton lah macam tu. Tapi dia tak ada jaring lah. Betul-betul dekat tepi bukit tu. Lepas tu tiba-tiba memang semua sini memang takut kan lah. Sampai ada budak menjerit-jerit. Lepas tu tiba-tiba dia pisahkan saya dengan kawan saya time tu. Saya duduk dekat tempat lain, dia duduk kat tempat lain. Memanglah ada orang dekat-dekat tu. Tiba-tiba saya rasa macam seram sejuk tau. Time tu lebih kurang dalam pukul 12 macam tu. Lepas tu tiba-tiba rasa macam ada orang bisik kat telinga saya. Tapi saya yakin yang tu bukan senior yang kacau saya before tu. Saya yakin benda tu bukan. Tapi saya takut sangat sampai cuti lah, kiranya tak boleh solat lah kan. The only thing yang cross my mind, tak ada ayat kursi semua tu lah. Ingat bismillah je. Dia macam block ke? Yes, dia macam tak boleh nak dia macam blank. I boleh cakap bismillah je. Cakap bismillah. I cakap bismillah banyak kali gila. Sampai I menjerit. And I takut kata tolong tak nak duduk sini kan. Tapi macam sini tu dia rasa macam gelak kat I tau. Lepas tu time tu I rasa macam this is not funny. So Ida memang confirm yang Ida dengan suara I tu tahu, bukan senior. Sebab I dah terselak sebab tak ada orang kat kiri kanan I. You tahu tak kalau manusia you dapat rasa dia macam betul. Manusia faham tak macam panas. Tapi kan, kalau you faham tak macam ada something bisik tapi dia macam sejuk. Dia macam rasa kosong. Rasa lain. Rasa lain tapi dia macam rasa macam ada something tapi macam you tak tahu. 2 weeks first lepas kes tu macam semua orang macam gelak kat I kan. Lepas tu the next month tu I kira okey lagi lah kat asrama tu. I macam duduk lagi lah. Tak ada masalah. My mom semua okey semua kan. Lepas tu until the next one tu pun time tu I tak boleh solat lah basically. For the next month kan I tak boleh solat. Lepas tu tiba-tiba dalam dorm kita orang tu ada 8 orang. Basically ada 8 katil lah. Tapi yang time tu mendaftar dalam 6 orang je. Lepas tu 2 orang lagi tu dapat sekolah asrama penuh. Dia pindah. So tinggal 4 orang je. So basically I sebelah katil I, katil depan, katil kanan. Macam tu je lah. So tinggal 4 orang je. Lepas tu yang seorang ni je dia suka tidur bilik kawan dia, bilik sebelah. So memang kosong kosong lah. Lepas tu I punya dorm tu sebelah tu tangga. Tangga tu yang menghala ke belakang, menghala ke bukit tu lah. So memang sebelah tu memang tak ada apa-apa lah. Basically tangga, lepas tu bukit tu memang tak ada orang pun lalu belakang tu, faham tak? Tak ada laluan pun. So nak jadi cerita, satu malam ni I period pain time tu I tidur. Kawan I macam pergi surau lah semua kan. Dia orang pergi surau. Lepas tu I seorang je lah tak pergi. Lepas tu tiba-tiba I rasa macam ada orang memerhati lah masa tu. Dari mana? Dari rasa macam terjaga, ada orang memerhati dalam bilik tu. Bilik tu I buka lampu.
kira maghrib, faham tak? Maghrib waktu senja, semua orang dah tengah solat jemaah dekat surau, tapi I tak pergi sebab I period pain. Okay. Oh, so Ida seorang lah? Ida seorang je masa tu. Lepas tu time tu tak fikir apa lah, sebab period pain kita tak nak fikir apa tau. Lepas tu the next day tak fikir pula pasal benda tu, just fikir biasa je lah. The next day tiba-tiba malam tu mimpi ada dekat tangga sebelah dorm tu, macam ada orang duduk lah. Ada seorang perempuan ni duduk, dia senyum je. Dia tak buat apa, dia duduk je kat tangga tu, dia senyum. Lepas tu I macam tiba-tiba I terus terbangun. Terbangun tu dah subuh lah, basically dah subuh, semua orang cari ready. Tapi macam rasa macam mimpi tu lama sangat. Tapi Ida, mimpi tu boleh describe tak macam mana bentuk atau macam mana rupa? Dia macam manusia biasa, dia lengkap. Dia kira macam, so dia bertudung semua lah? Tak. Dia tak bertudung lah. Kira dia dalam asrama. Kira dia free hair, dia duduk. Dia macam dia macam umur dia lebih kurang 20-an macam tu lah. Bukan budak sekolah yang pastinya. Dia macam duduk, dia duduk dan senyum. Duduk je kat situ. Dia tak buat apa, dia duduk je. Maksudnya dia duduk dekat tangga kat Dia duduk je kat tangga kat tepi, dekat tepi dorm tu. Okay. Dia duduk je, dia tak buat apa. Dia pandang je, dia duduk. Lepas tu macam mimpi tu hanyalah I memahati dia duduk, tapi rasa macam lama sangat. Sampai faham tak? Macam sampai I bangun tu I peluh-peluh. And then the next, I tak cerita kat sesiapa. I just fikir macam aku tidur tak basuh ni kot, tak basuh kaki ke apa kan. Macam tak nak fikir benda tu sebab penakut kan. Mesti tak nak fikir kan. Lepas tu esoknya benda sama. Mimpi lagi. Mimpi yang sama. Orang yang sama. Tempat yang sama. Lepas tu I jadi cuak gila. I cakap cepatlah aku habis period dia, aku tak tahan kan. Aku macam takut kan. Sekejap, Ida tertidur ni waktu maghrib tu ke? Tak, waktu tidur tu tak mimpi apa-apa. Yang rasa orang memahati tu waktu tidur period pain first tu. Yang the next tu tidur macam biasa. Tidur malam lah. Tidur malam macam biasa. Bila terjaga tu semua orang dah ready nak pergi sekolah. Tapi tak tahu kenapa I tak sedar. Dia orang memang tak kejut lah sebab I tak solat. Tak solat subuh semua kan. Lepas tu the next tu benda sama. Sampai macam ya Allah cepatlah, cepatlah tak period. Sampai takut tau. Lepas tu esok ni macam dah last day period lah. So macam okay, dah okay, dah solat semua. Tak ada mimpi tu. Lepas tu the next, benda ni macam berlarutan lah. Lepas tu kira the next month tu, the next cycle period lagi. Period I mimpi lagi benda sama. Mimpi benda sama. And rasa scary gila tau. Rasa macam benda ni kenapa dia datang waktu aku macam ni je. Lepas tu the next period mimpi sama. Sama. Perempuan yang sama lagi. Which is like macam waktu tu bagi I tak tahu nak fikir apa. I nak cerita kat orang, mesti obviously orang tak percaya. Orang rasa alah kau penakut je, kau just sebab orang dah ejek-ejek kau macam tu kan. So I macam so I macam okay, tak apa lah. Lepas tu for the rest of the period I rasa benda yang sama. Sampai satu malam ni dalam time tu I almost nak habis period, tapi I tak period lagi. Time tu okay, dekat sebelah tangga tu ada water dispenser, yang water heater tu kan. Kat asrama kan memang ada, every floor ada. So I ambil lah kat situ. Lepas tu tiba-tiba I terasa nak toleh kat tempat yang I selalu nampak perempuan tu lah. Lepas tu I nampak macam, itu tak mata you macam tak dapat nampak benda tu, tapi you nampak benda tu macam hitam kat situ. Macam toleh nampak macam hitam. Macam ada bayangan kan. Yes, exactly. So I macam, I pandang, I tak buat apa, I pandang je. I pandang rasa macam, tak tahu lah, rasa macam apa yang aku nampak ni. Tapi betul ke mimpi aku ni? Lepas tu the next day tu rasa macam tak nak fikir lah kan. Tak nak fikir, ya Allah tolonglah, aku dah habis period cepat-cepat, aku dah tak tahan dah. Sampailah one time tu memang takut gila. So time tu ada 3 orang je dalam dorm tu. Lepas tu kata okay, boleh tak time ni aku tak nak tidur kat bilik kita kan, nak tidur kat bilik lain. Lepas tu kata okay, tak apa, kita tidur bilik kawan kita. Lepas tu bilik kawan I tu pula, dia punya tingkap rosak pula. So tingkap dia lopong lah. Tingkap dia tak boleh tutup. Tingkap dia tak boleh tutup. So kita orang tidur satu row katil. Kita rapat-rapatkan katil. Semua 7 orang tidur dekat satu row katil tu. Punya takut. Lepas tu malam tu waktu tidur, tiba-tiba rasa, cuba bayangkan, okay, tingkap tu bukanlah terbuka besar sangat pun, sikit je. Tiba macam, cuba bayangkan langsir tu, dia macam sampai kita orang dengar sampai macam ada orang bernafas tau. Faham. Macam so macam tu tau. So time tu rasa takut gila, tapi tak buka mata. Tapi masa ni semua orang dah tidur. Semua orang dah tidur. I dengar benda tu. Time tu rasa takut gila, sampai I rasa macam I tidur tu memang berpeluh-peluh. Lepas tu macam
macam mana tau, macam tapi we get through that night lah. Lepas tu esoknya semua orang bangun muka penat tau, sebab tak dapat tidur dengan betul. Tapi tak cakap apa-apa, diam je, mandi, pergi sekolah semua kan. Sampai hujung minggu tu balik rumah. Nak balik tu tengah nak tunggu parents, cakap, Mas, hari tu waktu tidur bilik kau tu, kau rasa tak? Cakap. Tu yang seorang lelaki tu macam, aku rasa. Aku dengar juga. Lepas tu, Ida time tu dah rasa tak tahan kan. Ida cakap, time tu Ida dengar orang bernafas macam kuat sangat, tapi dekat telinga dengar. Tapi Ida tidur in between tau, bukan tidur kat tepi tau. Rasa macam yang pasti tu bukan kawan kita orang. Dia macam lepas tu time tu dah takut gila. Cakap, sebenarnya aku dah mimpi dah banyak kali kan, aku jumpa perempuan ni kan. Lepas tu kawan Ida yang Mas tu cakap lah, sebenarnya sebab Mas ni dia punya nenek ada ubat-ubat orang. Dia kata dia ada terbuka sikit mata and dia ternampak ada orang berdiri kat tingkap tu. Ni masa yang malam tu tidur ramai-ramai tu. Dia okay. terbuka mata, dia nampak ada orang berdiri kat situ. Mas ni memang berani sikit lah. So dia kata memang, dia kata rasa something lah. Dia kata usually bilik dia tak ada rasa macam tu, tiba-tiba dia rasa macam tu. Barulah Ida kata, Ida cerita lah, Ida dah mimpi banyak kali, tapi time Ida period je. Lepas tu dia kata, kau tak boleh macam ni, kau bagi tahu lah mak kau kan. Lepas tu balik rumah, bagi tahu lah, ibu, ayah, macam Ida ada mimpi. Lepas tu time tu parents tak tahu nak cakap apa. Parents macam tak tahu nak respon tau. Sebab biasalah kalau benda macam ni, alah tak apa, biasalah budak-budak fikir kan. Mula-mula tu parents rasa biasa je lah. So macam okay, so balik, tapi rasa macam sedih. Parents sendiri tak percaya kan. Macam kita mula-mula mana nak percaya, sebab benda tu tak jadi lagi kan. Okay, lepas tu tapi ibu Hada dah rasa risau dah. Ayah dah macam alah tak ada, budak-budak je tu, takut kan. Lepas tu balik tu, the next time tu, kali ni tak period pun, masih lagi mimpi benda tu. Tapi this time benda tu berdiri. Wow. Dia berdiri tapi kat tangga tu. Masih juga. dekat tangga. Dia berdiri. Lepas tu waktu tu dah macam, oh shit, dia macam another level ni, mimpi dah berdiri kan. Lepas tu esok dia dah tak tahan, nangis kan, cerita kat kawan tu. Kawan ada kawan Ida yang Mas tu cakap, kau kena bagi tahu juga kat at least kat warden ke apa kan. Kita orang tak ada warden perempuan masa tu, sebab sekolah separuh asrama separuh luar kan. So macam warden pun ada tak ada kan time tu kan. So macam esoknya malam tu mimpi lagi, tapi this time perempuan tu macam hulurkan tangan dekat Ida. Oh ya. Ida time tu macam tidur, faham tak, tidur tapi kita rasa macam kita nak bergerak tapi kita tak boleh tau. Maknanya dah dekat lah. Dah dekat, benda tu dia macam nak hulur, tapi dia dah bukan dekat tangga dah. Dah bukan dekat tangga. Dia dah hulur tangan dekat Ida time tu. Ida dah jadi macam rasa macam nak sambut, tapi Ida tak nak sambut time tu. Tapi macam dah nak macam mana, dia macam kita tak nak, tapi kita punya perlakuan tu macam nak menyambut dia, tapi kita tak nak. Tapi kita rasa masa tu macam terus terjaga. Lepas tu terjaga berpeluh-peluh. Terjaga, semua orang tidur lagi, berpeluh-peluh. Masa tu dah tak tahan, kejut orang sebelahan. Lepas tu semua bangun, angkat tilam, angkat bantal, semua tidur bilik sebelah. Dia punya tak tahan, takut dekat dalam bilik tu kan, tidur bilik sebelah. Lepas tu dia kata tidur bilik sebelah, tidur pegang Al-Quran tau. Semua takut. Sebab walaupun dia orang tak tu, tapi dia orang rasa benda tu. Walaupun dia orang tak dapat benda, tapi dia orang rasa. Semua dah takut, domet semua dah takut. Lepas tu esoknya tak tahan kan, cakap lepas sekolah call ibu boleh tak datang kan. Lepas tu time tu ayah tak ada. Lepas tu kereta pun time tu tak ada kan. Ibu tak reti bawa kereta time tu. Lepas tu ibu kata tunggu ayah balik. Okay, ayah balik dalam pukul 5. Turun. Lepas tu datang. Lepas dalam pukul 5 dekat maghrib macam tu, jumpa dengan ustaz tu lah. Ustaz tu warden lah, warden lelaki. Dia cakap, ibu explain lah, cakap, Ida okay the first thing yang ustaz tu cakap dekat I, budak ni menipu je. The first thing I rasa macam, you ingat siapa nak buat benda-benda bodoh macam ni, nak bagi tahu benda-benda bodoh macam ni. I dah suffer for like 3 months. I rasa tak tenang every time I nak datang period ke apa. I rasa tak tenang. I rasa I nampak benda tu, I rasa macam benda tu memang real, even though I tak pernah nampak depan mata. And the first thing yang dia cakap, budak ni tipu je. Stigma. Dia stigma dia macam tu. Lepas tu I macam, I memang time tu menangis. I cakap kat my mum, I cakap I tak nak duduk sini. I rasa benda tu. Lepas tu
I macam memang dah sedia time tu kan, nak cakap kat parents I nak balik kan. Lepas tu my dad pun rasa dah tak sedap kan. So my dad cakap, okay, saya tak kisahlah apa-apa jadi, saya nak bawa anak saya keluar. Walaupun rules kata memang tak boleh bawa budak keluar for the first year, memang budak form 1 kena stay kan. Saya akan bawa anak saya keluar. So dibawa, parents saya bawa. Lepas tu memang balik tu ayah dia terus bawa pergi berubat semua kan. Memang ustaz tu kata ada yang mengikut. Sebab nampak, sebab Ida seorang yang banyak cakap, tapi sepanjang duduk asrama tu Senyap. jadi penyenyap. Makin lama jadi makin senyap, makin tak nak cakap apa-apa. Satu, maybe sebab orang asyik cakap I penakut kan, sebab after peristiwa yang bismillah jadi kuat-kuat kan. Tapi the second time tu bila orang asyik make fun of me, maybe that's one of the reason lah. Tapi another reason is sebab I takut nak cakap, I takut orang tak percaya kan. You know stigma orang kan, bila macam alah kau ni tipu, kau ni penakut kan. Betul. Which is like, benda tu tak, bagi I tak perlu lah benda-benda macam tu kan. Sebab kau tak nampak, kenapa kau nak ni, kau tak alami dia, tapi kenapa kau nak macam tu. So jadi macam balik tu I berubat selama seminggu tu, hari-hari minum ayat Al-Baqarah, hari-hari memang baca ayat Al-Baqarah, memang baca 3 ku, baca ayat kursi, memang hari-hari satu family buat. Sampai kena mandi bunga tau. Bukan mandi bunga, mandi sampai tahap macam tu. Sebab macam ustaz yang Ida berubat tu kata memang benda ni nak berkawan. Sebab dia suka orang yang lemah semangat. Dia suka orang yang rasa low self esteem. Dia suka orang yang tak confident dengan diri dia. So ada tak, so maknanya apa ni, ada tak ustaz tu bagi tahu yang perempuan yang Ida mimpi tu, itulah benda yang nak ikut. Benda tu, benda yang dia nak ikut tu. Which is that waktu tu I rasa macam, sampai ustaz tu kata, waktu awak mimpi tu ada tak macam apa-apa yang dia buat, dia cakap apa-apa kat awak? Tak ada, dia kata. Tapi dia ada beritahu tak yang dia ulurkan tangan? Ada cakap, dia kata dia ulurkan tangan. Nasib baik awak tak sambut. Sebab kalau awak sambut, dia dah melekat dengan awak. Dia dah melekat dengan awak. Dia nak kawan dengan awak. Dia dah melekat dengan awak. Dia kata dia memang suka. Dia akan serang seseorang tu waktu dia paling lemah. Betul. Ustaz tu first time lah rasa takut dalam hidup ni. Budak-budak nak percaya apa kan. First time dah rasa percayalah dengan benda-benda ni. Walaupun bukan direct ni nampak, tapi kita nampak dia dalam mimpi and kita rasa presence dia. Maybe hijab Ida tak terbuka. Macam satu orang boleh nampak, tapi hijab saya mungkin tak terbuka. Mungkin different. Okay, lepas tu dah settle lah benda tu. Kira dah duduk luar. And lepas daripada Ida duduk luar tu, kawan-kawan Ida yang satu dorm tu semua duduk luar. Sebab dia orang pun takut. Tapi ustaz tak nak percaya kan. So dia orang semua duduk luar lah. Sebab dia orang pun rasa uncomfortable kan. Lepas tu nak jadi cerita, after sebulan ustaz tu duk cakap, alah tipu je budak ni. Ustaz yang warden lah. Ustaz warden tu dia pula kena kacau. Dia pula kena kacau. Lepas tu sekolah tu dia panggil Darul Syifa lah, nak buang. Dia panggil sekumpulan ustaz orang untuk pakar perubatan Islamik ni untuk buang benda-benda tu. Memang banyak benda-benda kat situ. Sebab kat situ sebenarnya kawasannya hutan dan bukit bakau yang memang macam saya cakap tadi, dia punya kayu, bukit yang keras. Dan kat situ memang tempat orang buang benda-benda macam tu. Dia sama ada kat hutan dengan air kan. So memang kat situ semua hutan. So maknanya macam benda tu dia menjawab tahu apa ni, batu ataupun yang batu yang pemisah antara dua blok tu, memang ada yang menduduki tu kan. So maknanya tu ada tempat buangan lah. Wallahualam lah. I pun tak tahulah. I malah nak fikir lah. Sebab benda dah lepas kan. Tapi every time I ingat pasal benda tu, the reason why I rasa bengang is you're not in that situation, tapi you boleh kata alah budak ni tipu je. Itulah one of the reason kenapa benda-benda mystical ni kadang-kadang ada orang tak nak cakap. Sebab benda-benda macam tu, padahal dia dah kena gangguan banyak kali. Dah lama, tapi dia tak nak cakap sebab dia takut orang akan fikir bukan-bukan. Jadi kalau kat luar sana, kalau ada yang nak pergi berubat ke apa ke, pergilah refer orang yang sepatutnya. Jangan prefer dengan orang yang tak apa-apa. Memang dia takkan percaya kita lah. Betul. Bagi saya macam seorang warden ataupun apa ustaz yang digelarkan kan. Seorang warden ni maksudnya orang yang bertanggungjawab untuk menjaga pelajar ataupun student ni. Sepatutnya diorang tak boleh ambil remeh. Betul. Jadi especially bila perkara-perkara yang terjadi dekat asrama-asrama penuh. So kita kena tahu yang diorang memang tinggal situ, pelajar-pelajar tinggal kat situ. Jadi sepatutnya diorang kena fokus lebih bila
bila ada atau apa report ataupun laporan Betul. macam benda-benda yang kita tak boleh nampak dengan mata Betul. kasar ni. Kita tak boleh terus judge je dia. Betul. Kita kena cuba dulu. Kalau betul-betul dia tipu, kita tahu, kita nampak dia tipu, kita suruh dia ulang cerita tu banyak kali. Betul. Kalau cerita tu tak ni, mungkin kita boleh siasat tempat lain. Tapi kalau benda-benda macam ni, mungkin kita kena banyak bersabar je lah.